Muhyiddin pertahankan Hadi pelekeh rakyat Johor. Buka sempadan lebih awal, apa Anwar merepek? Tak kisah hilang deposit, PAS tetap bangga bertanding. MP asyik berkempen, sampai bila Parlimen harus kosong? Adakah Kelantan maju tanpa UMNO? Soal Zahid. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mempertahankan kenyataan sekutunya Abdul Hadi Awang berkaitan kurangnya kesedaran politik Islam di Johor. Bercakap kepada pemberita di Muar, Muhyiddin berkata, kenyataan itu mungkin disalah petik atau disalah tafsir. Saya tak pasti apa yang dimaksudkan Mr. Hadi di rakan saya dalam Perikatan Nasional. Mungkin disalah lapor agaknya, kata bekas Perdana Menteri. Hadi dilaporkan berkata, kegagalan PAS di Johor kerana kurangnya kesedaran politik Islam di negeri itu berbanding Kelantan dan Terengganu di mana PAS memimpin. Terbaru veteran UMNO berkata, rata-rata rakyat Johor diajar secara rasmi asas Islam daripada kanak-kanak dengan budaya sekolah agama. Ketika ditemui dalam acara Kementerian Wanita di Muar, Muhyiddin berkata, setiap rakyat Melayu di Johor ada asas agama serta boleh menilai baik buruk dan halal haram sesuatu perkara. Di peringkat negeri Johor, kita dah ada satu sistem pendidikan Islam amat baik, malah dijadikan contoh negeri-negeri lain di Malaysia ini, katanya. Sebab tu dia tak berani buka tu. Dia buka 1 April. Kalau dia yakin betul, apa beza 2 minggu dia? Dia tak yakin lah tu. Kalau Perdana Menteri Ismail Sabri benar-benar yakin dia ada kekuatan, dia boleh buka sempadan sebelum 1 April untuk membolehkan rakyat buat pilihan. Tapi kerana ratusan ribu itu pilih dan dia yakin tidak akan memilih BN, maka dia akan blok. Maknanya dia tidak yakin. Bukan ainul yakin, bukan. Ketua Pembangkang mempersoalkan keyakinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri. Ekoran langkah kerajaan hanya sedia membuka sempadan antarabangsa pada 1 April. Jika tidak yakin dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri, kata Anwar kepada pemberita di Gambir ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Ismail Sabri. Ismail Sabri dilaporkan berkata, Barisan Nasional mempunyai peluang yang baik untuk memenangi majoriti 2/3 dalam Dun Johor yang mempunyai 56 kerusi. Anwar bagaimanapun berkata, Ismail Sabri mungkin kurang yakin kerana jika tidak, sempadan akan dibuka semula tepat pada masanya untuk membolehkan rakyat Malaysia di Singapura pulang dan mengundi pada 12 Mac nanti. Sekiranya dia benar-benar yakin, apakah perbezaan 2 minggu ini? Perdana Menteri sebenarnya tak yakin. Jika Ismail Sabri benar-benar yakin dengan kekuatan Barisan Nasional, dia boleh membuka semula sempadan sebelum 1 April untuk membolehkan rakyat membuat keputusan, kata Anwar. Malaysia dan Singapura pada masa ini mengamalkan sistem lorong perjalanan bervaksin atau VTL yang kekal, tetapi peraturan baru sedang digubal untuk penumpang harian merentasi sempadan kedua-dua negara. Mengikut syarat ujian wabak penyakit berbahaya yang dilonggarkan, semua pengembara antarabangsa masih perlu menjalani ujian pra-pelepasan dalam masa 2 hari sebelum berlepas ke Malaysia dan ujian semasa ketibaan sebaik sahaja tiba di negara ini. Bagaimanapun mereka tidak perlu menjalani ujian kendiri wabak penyakit berbahaya pada hari kedua, keempat dan keenam selepas ketibaan mereka dan ujian antigen RTK yang dijalankan secara profesional pada hari ketiga dan kelima. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, pemimpin dan ahli partinya itu tidak pernah kecewa jika kalah dalam mana-mana pilihan raya. Sebaliknya, kata Abdul Hadi, mereka akan tetap akan berbangga jika dicalonkan bertanding dalam sebarang pilihan raya walaupun berdepan risiko kehilangan deposit. Katanya sebagai parti yang mendukung prinsip demokrasi, PAS juga tidak akan ketinggalan dalam mana-mana pilihan raya kecil, pilihan raya negeri atau pilihan raya umum sepanjang penubuhan parti ini. Kami tidak akan serik dengan hilang wang pertaruhan dan akan terus meletakkan calon. Ini kerana pemimpin dan ahli PAS memang sentiasa bersemangat untuk menjadi calon. Apa yang menarik di semua tempat kita bertanding, walaupun lokasi itu tiada cawangan dan hilang wang pertaruhan. Tetapi orang yang bertanding tetap bangga walaupun kalah dalam pilihan raya itu, katanya dalam satu wawancara disiarkan Sinar Harian. Anggota Parlimen Marang itu berkata demikian ketika ditanya sama ada PAS bersedia berdepan satu lagi PRN jika Barisan Nasional bertindak membubarkan mana-mana Dewan Undangan Negeri bagi memberikan tekanan kepada Perdana Menteri bagi mempercepatkan PRU ke-15. PAS sekali lagi turun bertanding dalam PRN dengan panji-panji Perikatan Nasional di Johor. Sebelum ini mereka bertanding bersama Bersatu dan Gerakan di Melaka.
Sementara itu ditanya pendapatnya jika PRU ke-15 diadakan lebih awal, Abdul Hadi berkata, perkara itu masih dalam kajian dan akan dinilai pasukan pemikir PAS dari masa ke semasa. Kita bekerjasama dengan parti lain dan tidak membuat keputusan bersendirian. Cuma PAS ada pasukan pengkaji tersendiri dan akan dibuat perbandingan daripada rakan lain. Keputusan dibuat secara bersama, jelasnya. Tetapi dalam masa tersebut sudah ada 4 negeri yang telah pun dibubarkan. Kita ada pilihan raya negeri. Bila kita nak bekerja? Bila kita nak berkhidmat? Tengok Dewan hari ni kosong. Kenapa? Semua dekat Johor berkempen. Saya pun lepas ni kena turun Johor nak fokus bantu rakyat macam mana? Satu persatu. Sabah. Lepas tu ada Sarawak. Sarawak saya faham. Itu memang berasingan. Melaka. Ni Johor. Ni orang kata lepas ni akan ada lagi. Di Perak, Kedah. Macam mana kita nak fokus bantu rakyat? Pilihan raya negeri tak habis-habis. Tuan tanya kenapa kita tak boleh fokus selesaikan isu rakyat? Kos hari hidup yang meningkat. Nak fokus macam mana? Semua orang dekat Johor. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menggesa dihentikan sebarang pilihan raya ketika negara sedang bergelut dengan penularan wabak penyakit berbahaya dan rakyat masih belum menikmati manfaat bantuan yang diberikan kerajaan serta wakil rakyat. Ketika membahaskan titah ucapan Yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat, beliau menegaskan fokus keterlaluan ahli politik terhadap pilihan raya serta konflik politik yang berterusan menyebabkan khidmat kepada rakyat sering dipinggirkan. Bila kita nak berkhidmat, bila kita nak bekerja, tengok Dewan Rakyat hari ini kosong. Kenapa? Semua dekat Johor berkempen. Saya pun selepas ini kena turun Johor nak fokus bantu rakyat macam mana? Satu persatu. Sabah, lepas itu Sarawak. Tetapi Sarawak saya faham sebab itu berasingan, katanya. Beliau yang juga Presiden Ikatan Demokratik Malaysia berkata, negara tidak perlu membazirkan wang yang banyak semata-mata untuk membiayai pilihan raya setiap tahun. Sampai akhir penggal, kita fokus berkhidmat kepada rakyat. Biarlah kerajaan serta pembangkang cari titik sepakat dan kita fokus berkhidmat kepada rakyat. Sesiapa yang menang pilihan raya umum akan datang pun belum tentu dapat mentadbir dengan stabil kerana setiap tahun kena fikirkan ada pilihan raya negeri Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka. Bagaimana kita mahu belanjakan berbilion ringgit setiap tahun untuk mengadakan pilihan raya berasingan? Soalnya, beliau berkata kestabilan kerajaan dan negara yang tergugat ketika ini disebabkan konflik politik tidak berkesudahan. Kemelut yang berlaku hari ini semuanya berlaku kerana politik. Kalau takut sangat ada kes mahkamah, saya akui saya pun ada. Tetapi saya tidak takut berhadapan di mahkamah. Tak payah lompat parti sana sini. Tak payah nak gugat kedudukan kerajaan. Jika kamu benar, pertahankan. Jangan gugat kestabilan sampai ke satu tahap rakyat yang sengsara, katanya. Sementara itu, Datuk Dr. Xavier Jayakumar, bebas bahagian Kuala Langat pula, mencadangkan supaya tempoh pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diteruskan hingga tamat penggalnya pada tahun depan. Kita perlu memberi masa kepada kerajaan yang ada untuk menstabilkan situasi di bawah ini. Ekonomi dan kewangannya. Takkan setiap tahun, setiap 3 bulan kita kena adakan pilihan raya. Saya berharap beri tumpuan kepada kerajaan keluarga Malaysia dan bagi peluang kepada BERA untuk melanjutkan program dan memastikan kerajaan stabil dulu, katanya. Cetek sangat lah. Dia tak ingat ke dulu di Singapura pun ada UMNO. Dan ditukar pada PKMS. Persatuan Kebangsaan Melayu Singapura. Kalau kita mahu memperkecilkan pihak lawan ataupun rakan-rakan politik yang lain, saya fikir gunakanlah alasan-alasan yang lebih intelektual. Kalau macam itu, Amerika maju kerana tidak ada UMNO juga. Ya? Ataupun Perancis. Jadi Kelantan maju kerana tak ada UMNO. Saya fikir alasan-alasan kebudak-budakan ini kita tak perlu layan. Kenyataan naib Presiden PAS Datuk Muhammad Aman Nik Abdullah bahawa Singapura lebih maju berbanding Malaysia kerana republik itu tidak diperintah oleh UMNO ditempelak Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Tegas Presiden UMNO itu, kenyataan tersebut sangat cetek kerana UMNO pernah bertapak di Singapura dan ditukar nama kepada Persatuan Kebangsaan Melayu Singapura. Cetek sangat pemikiran dia. Dulu di Singapura ada UMNO dan ditukar kepada PKMS. Kalau kita mahu memperkecilkan pihak lawan, saya fikir gunakan alasan yang lebih intelektual. Kalau macam itu, Amerika maju kerana tiada UMNO juga ataupun Perancis. Jadi Kelantan maju kerana tidak ada UMNO? Soal Ahmad Zahid. Ahmad Zahid berkata demikian mengulas kenyataan Nik Amar di Harakah Daily, iaitu Singapura lebih maju daripada Malaysia kerana republik itu tidak diperintah oleh UMNO dan Barisan Nasional. Ada Barisan Nasional ke di Singapura? Tiada. Ini bermakna jika tiada UMNO, ia menjadi lebih mudah untuk membangunkan negara sehinggakan setiap hari orang Malaysia menyeberangi tambak Johor untuk bekerja di Singapura, kata Amar. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata, UMNO enggan melayan alasan kebudak-budakan yang dilemparkan pemimpin PAS. Biarlah alasan yang intelektual. Saya harap perkara itu terlalu remeh untuk saya berikan respon, katanya lagi.